Salam sejahtera dan salam ceria. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu Tingkatan 5 KSSM Kemahiran Tata Bahasa iaitu kata tunggal dan kata majmuk. Standard kandungan 5.1, murid-murid dapat menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Standard pembelajaran 5.1.1, murid-murid dapat mengaplikasi bentuk kata tunggal dan kata majmuk dalam pelbagai laras bahasa dengan betul mengikut konteks. Apa yang dimaksudkan dengan kata tunggal? Kata tunggal ialah kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar, iaitu tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. Kata tunggal juga merupakan kata yang tidak mengalami sebarang proses penggandaan dan perangkaian. Kata tunggal dapat dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu pertama, unit bebas dan dapat berdiri sendiri sebagai satu ayat. Contoh, apa, belum, bunga. Kedua, kata tunggal juga merupakan kata tugas yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas bagi melaksanakan tugas nahunya. Contoh kata daripada dibagi. Ketiga, kata akronim, iaitu perkataan yang diterbitkan melalui proses penggabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh. Contoh, cerpen, tadika, COVID-19. Sekarang kita lihat kata majmuk. Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan dua kata atau lebih. Kata majmuk juga merupakan perkataan baharu yang terbentuk membawa makna tertentu. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan lazimnya dieja terpisah. Kata majmuk dibezakan daripada frasa kerana tidak dapat disisipkan sebarang unsur antara unit-unitnya. Contoh, kerusi malas. Kita tidak boleh menyisipkan istilah seperti yang. Sekarang kita lihat kesalahan lazim yang dilakukan oleh murid-murid. Ibu bapa. Kata majmuk ibu bapa biasa digunakan oleh murid-murid. Ibu bapa perlu dieja terpisah. Mengapa? Kerana ibu bapa merupakan kata majmuk yang boleh berdiri sendiri dan membawa makna. Seterusnya kita lihat kebolehpercayaan. Okey, di sini kita lihat kata majmuk yang menerima imbuhan apitan. Apa yang dimaksudkan dengan imbuhan apitan? Imbuhan yang diletakkan di awal perkataan dan juga di akhir. Apabila sesuatu istilah menerima imbuhan apitan, maka kata majmuk tersebut perlu ditulis secara bercantum. Seterusnya, kita lihat kata majmuk yang menerima imbuhan awalan ataupun imbuhan akhiran. Sekiranya hanya salah satu bahagian saja yang diterima imbuhan sama ada awalan ataupun di akhir perkataan, maka istilah itu perlu ditulis secara terpisah. Contoh, berkuat kuasa tidak boleh ditulis sebagai satu istilah. Sebaliknya perlu ditulis secara terpisah. Berkuat kuasa. Sekarang, mari kita lihat kata majmuk yang mantap. Dieja sebagai satu istilah.